Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari unit ketiga akan membentangkan berkaitan tugasan 2 iaitu produk digital. Itu soalan penggunaan tanda baca dan kesalahan ejaan ayat dan kata. Saya Muhammad Farid Aiman bin Syahri dan dua lagi rakan saya iaitu Saya Nuriman Nadia binti Muhammad Nizai. Saya Radiana Perempuan Ali Chandran. kami akan membentangkan berkenaan tajuk penggunaan tanda baca dan kesalahan ejaan kata dan ayat. Mari kita mulakan. Antara tanda baca yang sering digunakan pakai oleh pelajar sekolah rendah adalah noktah. Noktah boleh diletakkan pada akhir ayat penyata. Contohnya, Radia seorang yang sangat periang, noktah. Noktah juga diletakkan pada singkatan gelaran. Contohnya, Doktor, noktah, Encik, noktah, Haji, noktah, Profesor, noktah, serta Puan, noktah. Noktah juga diletakkan bagi ungkapan umum. Contohnya, DLL, noktah yang membawa maksud kepada dan lain-lain. Seterusnya, dia juga diletakkan selepas nombor dalam senarai. Contohnya, 1 noktah kucing, 2 noktah kambing, 3 noktah ayam. Seterusnya, tanda soal. Tanda soal digunakan pada akhir kata tanya. Ia menunjukkan fakta yang diragui. Contohnya, berapakah harga sepasang kasut ini? Tanda soal diletakkan. Selain itu, di manakah kamu berada sekarang? Tanda soal. Siapakah yang berada di belakang kamu itu? Tanda soal diletakkan. Seterusnya, tanda koma. Tanda koma adalah digunakan untuk memisahkan sesuatu binaan ayat atau mengasingkan kata yang berturut dalam ayat yang sama. Contohnya, ibu, tanda koma, datuk dan nenek pergi ke pasar pagi tadi. Seterusnya, Nas gemar makan buah nenas, mangga dan jambu batu. Bagi penggunaan tanda baca elipsis pula, tanda baca elipsis digunakan dengan cara yang serupa untuk menghilangkan kata, memberi jeda dan menyeratkan sesuatu perasaan tertentu di dalam teks. Sebagai contoh, jika ayat itu panjang, kita boleh menggunakan tanda elipsis sebagai untuk menghilangkan kata tersebut. Sebagai contoh, kita perlu bekerja keras untuk membina masa depan yang lebih baik dan sejahtera. Dengan penggunaan tanda elipsis, kita perlu bekerja keras untuk masa depan yang lebih baik. Bergerak kepada tanda seru pula, tanda baca seru digunakan untuk menyampaikan emosi yang kuat, seruan, perintah atau ekspresi tertentu dalam ayat. Sebagai contoh, mari kita berjuang demi negara kita. Diam dengar arahan saya dengan teliti. Yang ketiga, mengekspresikan emosi yang kuat, iaitu hebatnya pemandangan ini. Itu penggunaan tanda kurungan. Tanda kurungan digunakan untuk memberi informasi tambahan, menjelaskan sesuatu yang tidak termasuk dalam inti kalimat atau memberi contoh tanpa mengubah makna utama. Sebagai contoh, menyisipkan informasi tambahan iaitu Encik Ahmad, iaitu pengurus besar, akan memberikan ucapan pembukaan. Bagi penggunaan pengikat kata pula, pengikat kata digunakan untuk menandakan dialog, menandakan kutipan, menonjolkan istilah tertentu dan tujuan lain dalam penulisan. Sebagai contoh yang pertama ialah menandakan dialog atau percakapan langsung. Yang pertama, kamu akan pergi ke mana? Tanya Amir. Yang kedua ialah menandakan kutipan langsung. Ayat contohnya ialah ilmu adalah kunci kepercayaan, kata Dr. Mahmud dalam ucapannya. Sekarang kita akan kupas tentang kekeliruan yang berlaku di dalam soalan yang diberikan sebentar tadi. Soalan yang pertama, berapakah harga sepasang kasut ini? Soalan ini jelas menunjukkan keraguan di dalam ayat penyata tersebut. Jadi, tanda soal perlu diletakkan di hujung ayat. Seterusnya, kita perlu berusaha lebih keras untuk mencapai kejayaan. Tanda elipsis perlu diletakkan selepas kata keras bagi menjadikan jeda pada ayat tersebut. Soalan yang terakhir, aduh, sakitnya kaki saya. Soalan ini jelas menunjukkan ekspresi seseorang. Jadi, penggunaan tanda seru adalah penting untuk menunjukkan ekspresi dan ayat tersebut ditekankan. Seterusnya, kesalahan ejaan iaitu kesalahan penjarakan. Antara kesalahan yang sering dilakukan adalah di sana rumah tangga
ulang kaji yang dirapatkan. Namun sebaliknya, ejaan yang betul adalah di dan sana dijarakkan, rumah dan tangga dijarakkan, ulang dijarakkan dengan kali. Seterusnya, kesalahan yang lain, tanggungjawab dan barangkali yang dijarakkan. Kesalahan ejaan yang seharusnya betul adalah tanggungjawab serta barangkali menggunakan ejaan yang rapat. Seterusnya, kesalahan ejaan huruf. Pelajar sering melakukan kesalahan ejaan huruf ini. Antara contohnya, kata nama khas tidak digunakan huruf besar. Seterusnya, binti dan bin tidak perlu menggunakan huruf besar. Sebaliknya, pada perkataan B yang digunakan pada awal perkataan harus menggunakan huruf kecil. Dan kata nama khas seperti sang buaya perlu menggunakan huruf besar pada awal huruf. Seterusnya, kita akan melihat respon pelajar dalam soalan yang diberikan. Soalan yang pertama, Nadia merupakan seorang guru yang majoriti murid menjawab jawapan tanggungjawab. Kesalahan yang dapat dilihat di sini adalah kesalahan penjarakan. Tanggungjawab harus dieja secara rapat. Soalan yang kedua, biri-biri yang diternak Pak Ahmad telah dibaham harimau. Ejaan biri-biri yang sebetulnya adalah terdapat tanda sempang antara perkataan biri kepada biri. Kesalahan yang dapat dilihat adalah kesalahan tanda sempang. Seterusnya, soalan ketiga, makanan kegemaran Najril ialah martabak. Jawapan yang betul adalah ejaan martabak. Kesalahan yang dapat dilihat di sini adalah kesalahan kelainan vokal. Gerak kepada kesalahan kata pula, kesalahan kata jamak. Contoh ayat yang salah ialah mereka-mereka yang berkenaan sudah pun dijemput. Penggunaan mereka-mereka adalah salah. Sebetulnya ialah mereka yang berkenaan sudah pun dijemput. Yang kedua pula ialah para murid-murid hadir ke sekolah hari ini. Penggunaan para murid-murid adalah salah. Yang sebetulnya ialah para murid hadir ke sekolah pada hari ini. Bagi kesalahan kata penguat pula, dia memberikan hadiah paling banyak kepada kami. Penggunaan paling banyak ialah salah. Sebetulnya ialah dia memberikan hadiah terbanyak kepada kami. Bagi kesalahan kata ialah kata adjektif. Kata adjektif sebagai contoh, dia adalah pelari yang paling terbaik. Ayat yang sepatutnya ialah dia adalah pelari yang terbaik. Ayat yang kedua pula ialah rumah itu adalah yang terunik sekali di kampung ini. Yang sebetulnya ialah rumah itu adalah yang paling unik di kampung ini. Seterusnya ialah kesalahan kata sendi nama. Rombongan itu datang daripada Kuala Kangsar. Penggunaan daripada ialah salah. Sebetulnya ialah rombongan itu datang dari Kuala Kangsar. Setelah tamat sesi pengajaran, kami telah menyediakan satu kuis untuk para pelajar menjawab soalan-soalan tersebut. Kami menggunakan aplikasi WordWall untuk memastikan pelajar dapat menjawab soalan tersebut dengan baik. Setelah ini, kami telah menyediakan beberapa kuis. Kuis yang pertama ialah pilih ayat yang menggunakan kata ganti diri dengan betul. Di sini, majoriti pelajar memilih jawapan yang betul, iaitu adik sudah makan, dia sudah makan di rumah tadi. Penggunaan kata ini adalah betul. Seterusnya, untuk soalan yang kedua dalam kuis tersebut ialah pilih ayat yang menggunakan kata jamak dengan betul. Majoriti pelajar memilih jawapan yang salah, iaitu mereka membawa banyak beg-beg ke sekolah pada pagi tadi. Jawapannya ialah salah. Jawapan yang sebetulnya ialah anak-anak itu sedang bermain bola di halaman rumah. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kesalahan ayat. Kesalahan ayat ialah kesilapan yang sering berlaku dalam pembentukan ayat. Terdapat beberapa jenis kesalahan ayat yang sering dilakukan oleh murid-murid. Kesalahan ayat yang pertama ialah ayat pasif dengan pelaku ketiga ditandai oleh awalan di. Ayat yang salah ialah tidak ada apa yang dirisaukan oleh waktu ini. Ayat yang betulnya ialah tidak ada apa yang mereka
risaukan waktu itu. Ayahnya tidak setuju walaupun melanggar syarat yang ditetapkan oleh dia. Ayat itu terdapat kesalahan. Ayat yang betulnya, ayahnya tidak setuju walaupun melanggar syarat yang dia sendiri menetapkan. Semuanya dikenal oleh dia. Ayat itu salah. Ayat yang betulnya, semuanya dia kenal. Dia menjawab seperti disuruh-suruh oleh kuasa yang tidak tahu oleh dia dari mana puncanya. Ayat itu salah. Ayat yang betulnya, dia menjawab seperti disuruh-suruh oleh kuasa yang dia tidak tahu dari mana puncanya. Kesalahan yang seterusnya ialah kesalahan ayat kata kerja pasif disisipkan kata lain. Bola ini saya tendang. Ayat itu salah. Ayat yang betulnya, bola ini ditendang oleh saya. Hal ini dikatakan demikian kerana saya ialah kata ganti nama diri pertama. Kata ganti nama diri pertama tidak perlu diikuti oleh. Kesalahan ayat yang seterusnya ialah perkara yang diterangkan mesti mendahului penerang. Contohnya, perkataan yang salah ialah chili sauce. Yang betulnya, sos cili. Perkataan yang salah, tomato sauce. Betulnya, sos tomato. Mini perpustakaan, perkataan yang salah. Yang betulnya, perpustakaan mini. Pria restoran merupakan perkataan yang salah. Perkataan yang betulnya, restoran pria. Perkataan yang dikerangkan ialah restoran, diikuti dengan penerang, yaitu pria. Rama klinik. Perkataan itu salah. Yang betulnya klinik Rama, sebab klinik ialah unsur yang diterangkan. Rama ialah penerang. Perkataan diterangkan mendahului penerang. Kesalahan yang seterusnya ialah kesalahan ayat tanya. Ayat contohnya, kamu kejerit ke, ayat itu salah. Yang betulnya, kamu kejerit. Hal ini dikatakan demikian kerana ka tidak perlu diikuti di belakang ayat tanya. Ayat yang seterusnya, bagaimana keadaan bapa kamu? Ayat itu salah. Yang betulnya, bagaimanakah keadaan bapa kamu? Kata tanya yang depan ayat perlu diikuti perkataan ka. Selain itu, kesalahan ayat majmuk. Contohnya, Ravi merajuk serta ke dalam bilik untuk menangis. Ayat tersebut salah. Ayat yang betulnya, Ravi merajuk lalu ke dalam bilik untuk menangis. Hal ini dikatakan demikian kerana perlu menggunakan kata hubung yang sesuai dalam setiap ayat. Maksana menjerit diseraga oleh Pak Omar. Ayat tersebut salah. Yang betulnya, Maksana menjerit apabila diseraga oleh Pak Omar. Ayat tersebut perlu menggunakan kata hubung yang sesuai dan perlu menggambarkan ayat tunggal. Walaupun Hamid kaya tetapi dia malas berusaha. Ayat tersebut salah. Walaupun Hamid kaya, dia malas berusaha. Ayat tersebut ialah betul. Seterusnya, kesalahan ayat perintah. Contoh ayat perintah ialah, janganlah duduk di sini. Ayat tersebut salah. Yang betulnya, jangan duduk di sini. Tidak perlu menggunakan la. Perkataan la. Mari kita nyanyi. Mari kita bernyanyi. Ayat tersebut betul. Sebab perlu menggunakan imbuhan ber apabila dalam ayat perintah suruhan.
Selanjutnya, kesalahan ragam ayat. Kesalahan ragam ayat ialah kekeliruan pembentukan ayat pasif sama ada ayat pasif ganti nama diri atau ayat pasif berimbuhan. Contoh ayat ialah buku yang tebal itu dibeli oleh saya. Ayat yang betulnya ialah buku yang tebal itu saya beli. Ayat pasif diri pertama bentuknya selalu saya beli. Itu je. Buku novel yang tebal itu mereka beli. Ayat tersebut salah. Ayat yang betul, buku novel yang tebal itu dibeli oleh mereka. Kata ganti nama diri ketiga. Perlu diikuti dengan oleh, di dan oleh. Sari yang cantik itu saya terbeli. Ayat tersebut salah. Ayat yang betul, sari yang cantik itu terbeli oleh saya. Akhirnya, kesalahan susunan ayat. Contoh ayat ialah, ini baju sangat bersih. Ayat yang betulnya, baju ini sangat bersih. Dia membeli 2 bunga kuntum. Ayat tersebut salah. Yang betulnya, dia membeli 2 kuntum bunga. Inti mendalui penerang dahulu. Setelah memberi penerangan tentang kesalahan ayat, guru juga menyediakan latihan menggunakan aplikasi Kahoot untuk menguji kefahaman murid dalam topik kesalahan ayat. Selepas tamat sesi pengajaran, guru akan mengambil analisis di mana pelajar yang perlukan latihan pemulihan. Pelajar yang memerlukan latihan pemulihan ialah dari pelajar yang mempunyai jawapan yang salah ataupun markah terendah sepanjang kuis tersebut berjalan. Bagi latihan pemulihan ini, pelajar tersebut perlu memilih jawapan-jawapan di atas dan meletakkan di dalam ruangan kosong. Sebagai contoh, latihan yang pertama ialah, adakah kamu mahu pergi ke taman atau perpustakaan? Pelajar perlu memilih tanda baca yang betul. Seperti contoh tersebut, pelajar memilih jawapan salah iaitu titik. Sepatutnya pelajar perlu memilih tanda soal. Bagi soal Sebagai guru bahasa Melayu, kita menyediakan latihan pemulihan kepada murid yang lemah. Mereka kurang paham tentang kesalahan ayat. Untuk menarik minat untuk membuat latihan ini, guru perlu menggunakan aplikasi WordWall untuk menarik minat mereka untuk membuat latihan tersebut. Kalau mereka membuat latihan ini, mereka akan lebih faham tentang kesalahan ayat yang berlaku dalam penulisan bahasa Melayu seperti karangan. Mereka akan tahu kesalahan itu apa. Mereka akan lebih jelas untuk memahami kalau mereka membuat latihan pemulihan ini. Khususnya murid yang kurang lemah untuk memahami kesalahan ayat tersebut.